Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua sihat. Sihat wal afiyah. InsyaAllah. InsyaAllah semua sihat. InsyaAllah. Pagi ni kita akan sambung kuliah kita menggunakan kitab Tanwir Al-Masalik, Fiqh Mazhab Syafi'i, yang disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullahu ta'ala. Kitab yang menghuraikan matan Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita belajar dari basic, kita belajar dari awal, insya-Allah. Kemarin kita dah belajar tajuk pembahagian air kepada 3 jenis. Tahur, suci lagi menyucikan, atau dalam masyarakat kita sebut air mutlak. Yang kedua, tahir, suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, najis, mutanajjis, air yang masuk najis di dalamnya. Kita dah selesai dah air pertama, suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak yang Allah Ta'ala turunkan dari langit atau Allah terbitkan dari bumi. Termasuk juga air mutlak ini ialah air yang bertakung dalam bekas yang berkarat, kemudian kena pancaran panas matahari, iaitu air musyammas. Air musyammas itu pun air mutlak, tetapi makruh kita menggunakannya kerana ditakuti menyebabkan penyakit kulit, khususnya penyakit sopak, ataupun orang yang dah kena penyakit sopak ditakuti bertambah sopaknya. Baik, pagi ini kita akan sambung pembahagian yang kedua, iaitu air yang tahir, suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan. Ada 2 air. Air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan ada 2. Yang pertama, air musta'mal. Yang kedua, air yang telah berubah dengan masuk sesuatu yang suci. Contoh, masuk Milo, air masuk Milo, dia jadi air Milo. Air tu air mutlak, masuk Milo, dia jadi air mutaghayyir, air yang sudah berubah, mutaghayyir. Hukum air Milo suci, tidak najis, tetapi tidak boleh menyucikan. Maksud tidak boleh menyucikan, tidak boleh berwuduk, tidak boleh
mandi wajib dan tidak boleh membasuh najis menggunakan air milo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, muka surat 3. Muka surat 3. Bagi yang nak dapatkan kitab ni, boleh order daripada saya. InsyaAllah banyak stok. Saya sedang kumpul modal untuk cetak jilid yang kedua, bab solat. Bab solat ni 500 muka surat solat saja. Kitab ni sangat detail. Mudah-mudahan kita faham sungguh-sungguh agama kita, insya-Allah. Ini jilid pertama, bab taharah sahaja. Bab taharah sahaja, 156 muka surat. Baik, kita sambung muka surat 3. Wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran kathiran bihaitsu yuslabu anhu ismul ma' bi mukhalatati syai'in tahirin. Apabila berlaku perubahan yang banyak. Kita highlightkan dekat perkataan perubahan yang banyak. Apabila berlaku perubahan yang banyak pada air, berubah banyak, sehingga hilang nama air, hilang kemutlakan air. Bimukhalatati syai'in tahirin, dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Yumkinu sawnu anhu, dan boleh dipelihara agar tidak bercampur dengan air. Maka tidak boleh lagi bersuci dengan air ini. Contohnya kadaqiqin, contohnya air bercampur dengan tepung, au za'faran, atau air bercampur dengan za'faran. Bagaimana nak order buku tersebut? Okey. Nanti kita akan tulis dalam ruang komen, insya-Allah. Admin audio kuliah akan tulis, insya-Allah. Boleh berhubung dengan saya. Nanti dalam ruang komen kita akan tulis. Nombor telefon saya 011 326 08549. Boleh WhatsApp dengan saya, kita akan post, insya-Allah. Baik, air mutlak apabila bercampur dengan sesuatu yang suci. Kenapa dia sebut sesuatu yang suci? Dia nak asingkan air mutlak yang bercampur dengan najis. Yang tu air mutanajis. Sekarang kita tak mau bincang lagi air mutanajis. Air mutlak masuk ke dalamnya sesuatu yang suci. Contohnya tepung. Sehingga dipanggil air tepung, maka dia tidak lagi jadi air mutlak. Dia jadi air mutaghayyir, air yang berubah. Air mutlak masuk pewarna sirap merah, maka dia jadi air sirap. Masuk susu pula, dia jadi air bandung. Maka dia bukan lagi air mutlak, air berubah. Berubah sifatnya, warnanya, rasanya. Tapi dia masih suci lah, sebab yang masuk tu benda-benda yang suci. Susu pekat masuk, pewarna masuk, maka dia jadi air bandung. Kalau kita bubuh holik, dia jadi air holik. Air holik ni bukan air mustakmal, tapi air mutaghayyir. Mim, ta, ghin, ya, ra. Mutaghayyir. Awistu'mila dunal qullatain. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan, iaitu air mustakmal. Ustu'mila duna qullatain. Begitu juga tidak boleh bersuci dengan air yang mustakmal, iaitu air yang kurang dari 2 kulah. Saya baca terjemahan lah untuk lebih meringkaskan masa kita. Dia ada Arab dan ada terjemah. Air yang kurang dari 2 kulah dan telah digunakan untuk mengangkat hadas, sekalipun hadas kanak-kanak. Okey, ini air mustakmal. Air mustakmal, saya dah sebut pagi kemarin. Air mustakmal ialah air yang kita guna untuk berwuduk atau mandi wajib. Wuduk yang batal, bukan tajdid wuduk. Tajdid wuduk memperbaharui wuduk. Kita dah ada wuduk subuh, kita nak sembahyang duha, belum batal, kita ambil wuduk sekali lagi. Itu dipanggil memperbaharui wuduk. Wuduk kita tak batal pun. Itu wuduk sunat.
Wuduk sunat tidak berlaku air musta'mal. Kita basuh muka, menitik-nitik daripada muka kita, tidak jadi musta'mal. Yang jadi musta'mal ni wuduk orang batal. Bila dia basuh anggota yang wajib, baru jadi air musta'mal. Dia basuh pergelangan tangan, tak dia air musta'mal. Dia kumuk, tak dia air musta'mal. Dia basuh muka. Muka ni anggota yang wajib, wuduknya kerana batal. Maka bila dia basuh muka, yang menitik daripada mukanya itu dipanggil air musta'mal. Itu pun hanya basuhan pertama. Yang menitik daripada basuhan pertama muka, dia berwuduk kerana batal, dia basuh muka, basuhan pertama itulah yang menitik itu dipanggil air musta'mal. Basuhan kedua dan ketiga tidak dipanggil air musta'mal, kerana basuhan kedua ketiga ni sunat, bukan wajib pun. Lagi apa lagi yang musta'mal? Bila dia basuh tangan sampai siku, yang menitik itu dipanggil air musta'mal. Sekiranya tak menitik, tak ada lah yang musta'mal. Basuh tangan sampai siku sebelah kiri pun serupa juga. Yang jatuh daripada tangan dia ni musta'mal pada basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak jadi musta'mal. Begitu juga kepala yang dia sapu. Biasanya kita sapu kepala ni tak menitik lah, dia serap dalam rambut. Tak ada lah musta'mal. Baik, kita basuh kaki, yang menitik daripada kaki kita tu air musta'mal. Ini bagi wuduk yang batal. Kalau tajdid wuduk, memperbarui wuduk, tidak timbul istilah musta'mal. Sebab tajdid wuduk, wuduknya belum batal, dia sunat mengulang ambil wuduk. Baik, dia kata walau li sabiyin, sekalipun hadas kanak-kanak. Kanak-kanak belum balik, dia ambil wuduk. Dia nak sembahyang, mak ayah dia suruh dia ambil wuduk, dia ambil wuduk. Yang menitik daripada muka dia tu pun musta'mal. Macam tu. Musta'mal. Walaupun kanak-kanak. Begitu juga orang gila. Dalam kitab dia buat contoh, perempuan gila. Minta maaf, perempuan gila. Perempuan gila ni isteri orang. Minta maaf. Isteri orang ni perempuan dia gila. Isterinya gila, minta maaf. Isterinya gila. Kan isteri kita, isterinya. Gila. Kemudian isterinya gila ni, gila kita sebut gila meroyan. Meroyan. Selalunya lepas bersalin lah. Meroyan, mungkin anak mati ke apa kan, saya pun tak tahulah gila meroyan. Dia keluar darah nifas. Boleh ikuti dia keluar darah nifas sebab dia bersalin, ataupun anak dia mati keguguran ke apakah, dia ada darah nifas. Bila dia darah nifas, dia tak boleh sembahyang. Bukan sekadar tak boleh sembahyang, tidak boleh bersetubuh dengan suami. Darah nifas. Nanti bila darah nifas dia dah kering, dah berhenti dah, dia masih gila meroyan lagi. Contohnya lah, dia tak wajib solat, tapi darah dia dah berhenti. Bila darah berhenti, suami boleh bersama dengannya. Nak bersama, syaratnya kena mandi dulu. Darah berhenti, kena mandi dulu. Dia gila, macam mana dia nak mandi? Mandi kena niat. Orang gila kan reti niat. Orang gila tak reti niat. Maka sekiranya suaminya tolong mandikan dia, pastikan air rata, dan suami dia lah yang niatkan, maka sahlah mandi wajibnya itu, mandi untuk bersuci daripada nifas, dan bolehlah suaminya bersama dengannya. Suami kena tolong mandikan, tolong jurui, tolong pastikan air rata. Yang saya nak bagi tahu, air yang menitik dari mandi wajib, walaupun perempuan gila, air yang menitik itu disebut air musta'mal juga. Jadi air musta'mal ni air lelehan dari badan orang mandi wajib. Tak kira lah orang tu siuman tak siuman. Air yang menitik daripada muka kanak-kanak, walaupun dia belum baligh, belum cukup umur. Perempuan gila kerana akal tak cukup. Macam tu. Termasuk juga dalam kitab yang lain disebut, contohnya kitab yang lebih besar, disebut tentang
perempuan ahli kitab. Suami Muslim, isterinya ahlul kitab, tapi susahlah nak kahwin. Suami Muslim kahwin dengan perempuan Yahudi Kristian dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Boleh kahwin. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab hillul lakum. Halal bagi kamu perempuan-perempuan di kalangan ahlul kitab, halal bagi kamu bagi muslim. Muslim kahwin dengan perempuan ahlul kitab, tapi perempuan yang baik, yang berakhlak mulia. Kita nak tackle, nak dakwah dia pelan-pelan untuk masuk Islam. Jadi suami Muslim, isteri ahlul kitab boleh bersama. Kalau dapat anak, anak tu Muslim. Anak automatik jadi Muslim. Isteri tidak boleh paksanya masuk Islam. Cuma dakwah, suami kena tunjuk akhlak yang mulia, pikat hati isteri, ajak dia pelan-pelan, lama-lama dia akan masuk Islam juga, insya-Allah. Tapi susahlah dengan syarat yang sangat ketat. Okey, bila isteri ni haid, suami tak boleh bersetubuh. Bila isteri dah kering darah haid, isteri dia ahlul kitab kafir ni, Yahudi, Kristian, bila dah berhenti darah haid, suami boleh bersetubuh. Tapi nak bersetubuh, isteri kena mandi wajib dulu. Kalau isteri mandi wajib seorang-seorang, tak sah, sebab mandi wajib perlu niat. Setiap ibadat yang perlu niat tidak sah dari orang gila dan dari orang kafir. Setiap ibadat yang perlu niat tidak sah dari orang gila dan orang kafir. Maka jalan keluarnya, suaminya kena tolong mandikan isterinya yang gila, atau dalam masalah kita, isteri yang ahlul kitab ini, suami yang tolong mandikan dan suami yang niatkan, aku mandikan isteriku ini untuk bersuci daripada hadas haid. Dia pastikan air rata seluruh badan. Kemudian boleh bersama. Sebab dah suci, dah mandi dah, boleh bersama. Yang saya nak bagi tahu, air yang menitik daripada badan orang yang mandi wajib, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia gila tak siuman, air itu dipanggil air apa? Musta'mal juga. Begitu. Begitu. Satu lagi, kanak-kanak. Tadi kita sebut kanak-kanak berwudu. Ada tak kanak-kanak yang mandi wajib? Ada. Kanak-kanak yang buat kesalahan. Dia masih kanak-kanak. Buat kesalahan. Ada kes kanak-kanak berzina, na'udzubillah min zalik. Mereka main masak-masak, seorang jadi ayah, seorang jadi ibu, budak-budak lagi. Tiba-tiba mereka melakukan hubungan. Belum balik. Yang laki itu berlakon jadi ayah, yang perempuan berlakon jadi ibu, main masak-masak, main ayah-ayah. Kalau memang berzina sungguh, yang pertama perlu dihukum lah. Bukan hukum hudud lah, sebab ni bawah umur. Hukum ta'zir. Terpulanglah kepada ibu ayah atau kepada hakim. Kalau kes ni dibawa ke mahkamah, hakim akan budi bicara hakim ta'zir. Salah tetap salah, walaupun bawah umur. Kemudian apa lagi perlu selain dihukum? Jangan hukum hudud lah, sebab mereka belum balik. Yang kedua, mereka perlu diperintahkan mandi wajib, mandi hadas. Walaupun belum balik, tapi dah junub, dah bersetubuh, maka kena mandi. Orang junub wajib mandi. Wa in kuntum junuban, Allah Ta'ala sebut secara umum, jika kamu berjunub. Tak kiralah kamu tu dah balik ke tak balik ke. Wa in kuntum, jika kamu junuban, berjunub. Jika kamu junub, kamu tu umum. Yang dah tua ke, yang muda ke, yang kanak-kanak ke, junuban. Wa in kuntum junuban, jika kamu junub. Fattahharu, perlu sucikan badan, perlu mandi wajib. Jadi ada mandi wajib kerana junub kanak-kanak. Na'udzubillahi min zalik. Ataupun kes dicabul, budak yang dicabul pun perlu mandi wajib. Laki jahat, cabul, na'udzubillahi. Saya bukan nak cerita isu tu, saya nak cerita hukum. Jadi budak perempuan yang dicabul ini, dizalimi, dia kena mandi wajib. Selain tuntut keadilan kepada lelaki durjana jahat tersebut, selain daripada tuntut keadilan, perempuan ni perlu dinasihatkan, diperintahkan, ibu ayahnya kena belajar, kena mandi wajib.
Jadi air yang menitik daripada mandi wajib itu, air itulah yang kita panggil air musta'mal, walaupun dia masih kanak-kanak. Begitu juga kes liwat. Kes liwat, na'udzubillah min zalik. Jadi ada kanak-kanak yang dizalimi, didera, ada yang diliwat. Jadi kalau betul kesahihan yang diliwat, maka undang-undang keadilan itu satu bab. Budak ini perlu dia diliwat, peliwat, dan yang kena liwat kena mandi wajib. Jadi air yang menitik daripada mandi wajib itu, air itu dipanggil air musta'mal, suci tetapi tidak menyucikan. Boleh jelas kan? Suci tetapi tidak menyucikan. Jadi air musta'mal ni ada 3. Air yang menitik daripada wuduk pada anggota yang wajib-wajib sahaja. Wuduk kerana batal, bukan wuduk yang di-renew, tajdid wuduk. Tidak. Tajdid wuduk tu wuduk sunat, bukan wuduk wajib. Yang kedua, mandi wajib. Yang ketiga, basuh najis. Contoh, kita buang air besar, kita basuh punggung. Kita basuh punggung kita sampai suci, hilang bau rasa warna. Kan di punggung kita ada saki baki air yang dah suci, dia akan menitik. Hak menitik daripada punggung kita selepas sucinya najis, istinja, yang menitik-nitik itu pun dipanggil air musta'mal, kerana hukum membasuh najis wajib. Jadi air musta'mal ni air yang menitik setelah kita melakukan kewajipan wudu, kewajipan mandi, kewajipan membasuh najis. Jelaslah. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Kemarin saya buat contoh, orang nak makan nasi kenuri, orang buat main satu ayak dalam mangkuk untuk dicelup. Dia pun celup tangan, ayak putih, dia celup tangan, dia angkat tangan dia, menitik lah. Dia makan nasi. Ayak yang menitik itu tidak dipanggil air musta'mal, kerana hukum membasuh tangan sebelum makan tidak wajib. Hukum basuh tangan sebelum makan sunat. Maka dia celup, dia angkat, ayak menitik dalam mangkuk tu, air itu masih kekal kemutlakannya. Tidak boleh disebut air musta'mal kerana dia bukan berwuduk pun, dia bukan mandi wajib pun, dan dia bukan basuh najis. Dia basuh tangan untuk ambil pahala sunat basuh tangan sebelum makan. Jadi air tidak berubah, air masih putih, air tu air mutlak, jangan sebut air musta'mal. Kalau kita ada takung air, takut air terputus, kita takung dalam satu baldi, dalam satu bekas, anak kita pergi celup tangan, tidak jadi musta'mal celup tangan. Kerana yang jadi musta'mal ni wudu, mandi wajib, basuh najis. Itu baru jadi musta'mal. Atau air yang kurang dari 2 kolah dan telah digunakan untuk menghilangkan najis, itu pun musta'mal, maka tidak boleh lagi bersuci dengannya walaupun air itu tidak berubah. Jelas Ustaz? Alhamdulillah, subhanallah. Ya, terima kasih. Harap-harap semua dapat faham. Perbincangan kita ni santai-santai saja. Sebab kuliah kita harian, kita baca pelan-pelan, kita bagi faham, insya-Allah. Nabi kata, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Nabi Muhammad kata, saya hanya menyampaikan, wallahu huwal mu'ti, dan Allah yang memberi kefahaman. Saya sampaikan saja, Allah yang memberi. Saya bukan beri ilmu, saya sampaikan ilmu. Guru menyampaikan ilmu, Allah yang memberi ilmu, memberi faham, insya-Allah. Okey, ayat musta'mal ni walaupun dia tak berubah, dia tetap tidak boleh digunakan. Ini dalam mazhab kita ada istilah ayat musta'mal, dalam mazhab Hanafi pun ada ayat musta'mal, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun ada istilah ayat musta'mal, sama macam kita juga. Dengan apa yang saya hurai tadi, sama aja. Satu mazhab saja dia tak ada ayat musta'mal, iaitu mazhab Maliki. Kita berwuduk, basuh muka, menitik-nitik, dia tak kira musta'mal. Jadi kalau ayat tu sikit, ayat sikit, seorang berwuduk menitik, orang lain boleh metadah bawah dagu ni. Nak jimat air, kita basuh muka, kita basuhan pertama tu, ayat menjatuh, dia petadah,
orang ni pula basuh, orang ketiga pula boleh tadah, boleh jimat dalam mazhab Maliki. Tapi mungkin kita tak lalu lah, no. Pasal bila dia basuh tu, hari dia tanya keluar tek hidung dia, hingus dia sekali menitik ikut dagu ni, kawan main tadah. Mungkin orang nak ambil berkat boleh lah, no. Orang nak ambil berkat. Air musta'mal ni suci tapi tidak menyucikan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Mazhab Maliki dia tidak ada istilah yang musta'mal. Kerana dalam mazhab Maliki dia berpegang dengan hadis al-ma'u tahurun, air itu suci lagi menyucikan. La yunajjisuhu syai', tidak menajiskannya sesuatu. Macam tu. Ini ada soalan Muhammad Salihin soalan. Saya jawab, kalau saya tahu saya jawab insya-Allah. Tak tahu saya kata wallahu alam, atau saya rujuk orang yang lebih tahu insya-Allah. Kalau kita semayang, kita ingat waktu sudah masuk, kita ingat silap tu. Tiba-tiba dengar azan, adakah kita kena semayang semula? Sudah habis solat baru azan. Okey. Kita pastikan kadang-kadang orang azan lambat. Kita solat tu dah betul. Jadi kita solat, kita cek balik, kita solat tu dalam waktu atau belum masuk waktu. Azan pun kadang-kadang azan pun silap. Azan terlambat. Yang pentingnya, kita dah solat. Contoh kita solat subuh, kemudian kita dengar azan. Kita semak semula solat kita tu dalam waktu ke belum masuk waktu. Kalau kita yakin solat kita itu tersilap, belum masuk waktu, maka kita dapat pahala sunat. Solat yang kita semayang tu kita dapat pahala sunat. Jadi belum tertunailah solat fardu subuh. Sebab waktu tak masuk lagi. Jadi kita pun astaghfirullahalazim, aku tersilap. Tapi tak sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sebut dalam Quran, Allah tidak mensia-siakan amalan orang baik. Allah bagi pahala sunat. Maka oleh kerana kita yakin solat kita itu tidak sah, solat kita hanya dapat pahala sunat, kita nak solat fardu subuh kan, maka kena ulang lah sekali lagi, kena solat lain lah. Begitu hukum orang solat tersilap. Jangan sengaja tersilap. Saya pernah tersilap. Saya pun pernah tersilap. Tidur Zuhur saya tersilap. Zuhur saya tersilap. Waktu tu pukul berapa? 12 pukul berapa? 12:10 minit. Tengah hari. 12:10 minit tengah hari. Bila saya bangun, saya tengok jam, saya tersilap. Saya tengok nombor dekat 12, bukan 12. Saya silap lah. Silap tengok jam lah ceritanya. Nak cerita pun payah. Silap tengok jam. Silap tengok jam. Saya ingat ke pukul 2 lebih dah. Ingat pukul 2 lebih. Pukul berapa? Pukul 11 pagi baru. 11:15 minit pagi. Okey? 11:15 minit pagi. Ada jarum dekat sebelah, ada jarum dekat nombor 3 kan? 11 suku. 11:15 minit pagi. Yang betulnya 11:15 minit pagi. Tapi bila saya bangun tidur, saya tengok-tengok, ya Allah, dah dekat pukul 3 dah ni. 2:55. Saya nampak macam 2:55. Padahal 11:15 minit pagi. Tapi bangkit tidur, mata pun mengantuk lagi. Tengok-tengok, ya Allah, dekat pukul 3 dah ni. 11:15 kita nampak macam 2:55 petang. Kita pun kalau ambil wuduk solat. Lepas tu baru tengok balik jam. Allah, silap, aku dah solat dah. Solat kita tu tidak sia-sia. Dia tak jadi solat fardu, dia jadi solat sunat, insya-Allah. Allah bagi juga pahala. Nanti bila orang azan Zuhur, kena solat lain lah.
Sebab solat ni perlu dalam waktu. Kita solat tak masuk waktu, tidak sah dapat pahala sunat. Yang kedua, kalau kita memang ada tinggal, kita pernah tertinggal zuhur, maka solat zuhur yang kita tersilap tu Allah kira qada yang lepas-lepas. Kita niat usalli fardhu zuhri, aku solat fardu zuhur, padahal zuhur tak masuk, kita yang silap. Maka zuhur yang kita solat tu Allah kira qada zuhur yang lepas-lepas. Kalau kita tidak ada hutang dengan Allah, zuhur yang silap itu Allah kira semayang sunat. Di antara dua je. Kok mana pun Allah tetap bagi pahala walau kita tersilap. Orang yang tersilap solat zuhur sebelum masuk waktu zuhur, bagaimana hukum solatnya yang silap tu? Imma dia dapat pahala sunat, itu bagi orang yang tidak ada tinggal zuhur, tidak ada hutang dengan Allah. Wa imma solat zuhurnya yang tersilap sebelum masuk waktu itu, dia dapat pahala qada zuhur yang pernah dia tinggal. Jadi fikir-fikir balik, aku minggu lepas ada tinggal zuhur, tak apalah, hak tersilap ni tak apalah, Allah kira qada hak tu lah. Macam tu. Jangan sengaja, sudah sengaja berdosa. Terima kasih Ustaz, sudah jelas. Alhamdulillah. Jadi kita tengok, sekarang kita tengok dalil yang kata ayat musta'mal itu suci tetapi tidak menyucikan. Air musta'mal adalah, air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan. Kita tengok dalil suci. Air musta'mal suci. Sekali kita tengok pula dalil air musta'mal tidak boleh menyucikan. Untuk yang nak dapatkan kitab ni, kita komen di bawah insya-Allah. Nombor telefon untuk yang nak beli kitab ni. InsyaAllah kita kongsikan nombor telefon saya ni dalam ruang komen. Air musta'mal suci tidak menyucikan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la a'qil fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku, ketika itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Ini Hizam Luf ni. Ini nombor telefon saya 011 silap tu 326 ada tertinggal. Daripada Jabir bin Abdullah, dia cerita Rasulullah datang menziarahiku, ketika itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Sakit teruk lah, tak sedar diri. Baginda datang ziarah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ajak sahabat baik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, jom kita pergi ke rumah Jabir, kerana Nabi dapat berita Jabir bin Abdullah ni sakit sampai tak sedar diri, macam koma, hilang ingatan. Apa Rasulullah buat? Rasulullah datang ziarah orang sakit ni, kita dapat pahala. Dapat pahala yang sangat besar. Didoakan malaikat. Dan bila kita duduk sebelah orang sakit ni, Nabi kata adabnya ialah kita sentuh dahinya atau kita sentuh tangannya, kita gosok-gosok sikit dan kita doakan orang sakit. Jadi Rasulullah datang ziarah, fatawadda'a, baginda berwuduk. Baginda minta dekat isteri Jabir, minta air sikit, Rasulullah ambil wuduk. Wasabba alayya min wudu'ihi, dan baginda menuangkan air wuduknya ke atas diriku. Rasulullah ambil wuduk, contohnya basuh muka, kemudian air muka Nabi renjiskan ke atas badan Jabir. Itu cara Nabi berubat. Nabi basuh tangan sampai siku, air yang menitik daripada tangan siku ni Nabi kumpulkan, Nabi renjis air wuduk Nabi. Air musta'mal lah tu. Nabi percik dekat Sayyidina Jabir, maka dia pun terus tersedak dan sihat serta merta. Ini dipanggil berwuduk menggunakan air musta'mal, air saki-baki yang ada di anggota orang berwuduk. Itu cara Nabi. Ada banyak kaedah.
tibbun nabi, nabawi, perubatan cara Nabi. Ada banyak, antaranya berwuduk guna air musta'mal. Sebab tu dalam perubatan Islam kadang-kadang disuruh ambil air apa? Air kolah. Kan masjid ada kolam, kolah tu. Di situ orang duk berwuduk, duk menitis, berwuduk menggunakan air wuduk. Dan air wuduk ini suci lah. Air yang menitik ni suci, tidak menyucikan. Sunat diminum. Kita sendiri kalau boleh, dalam kitab Fathul Mu'in disebut antara perkara sunat ialah kita minum air wuduk kita. Contoh kita basuh muka. Basuh muka, kita tadah setitik dua, kita minum. InsyaAllah jadi penawar. Minum air wuduk. Air muka kita lah basuh. Kita basuh 3 kali tu, kita minum. Minum air wuduk. Tak payah bagi orang lain minum lah. Minum sendirilah. Macam tu. Biasa minum dah air wuduk sendiri. Dalam perkara-perkara sunat wuduk tu, selain daripada kita basuh kanan dulu, sunat, basuh kiri, kemudian basuh 3 kali. Kita mulakan wuduk dengan bismillah, kita akhiri wuduk dengan doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Bila kita baca doa tu, terbuka 8 pintu syurga. Banyak sunat-sunat wuduk, antaranya meminum air wuduk yang menitis daripada anggota wuduk. Sunat minum, sunat isap minum air tu. Itu bukti kata air tu suci dan boleh menjadi syifa, boleh jadi penawar daripada sakit. Nabi wuduk, air yang kita wuduk yang menitik tu dipanggil air musta'mal dan dipanggil juga wuduk. Perbuatan kita tu wuduk. Air hak duk menitik tu dipanggil wuduk. Air yang telah digunakan pada wuduk, wuduk. W-A, wuduk. Dia ada beza wuduk dengan wuduk. Wuduk tu air, wuduk itu perbuatan kita membasuh, menggosok, menyiram, tu wuduk. Kemudian kita tengok pula dalil ia tidak boleh menyucikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. فقالوا يا رسول الله كيف يفعل قال يتناوله تناولا رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu mandi di dalam air yang tenang, iaitu air sedikit yang tidak sampai 2 kolah. Jangan dia masuk dalam air yang sikit dia mandi dalam tu. Jangan. Kalau air banyak macam kolam, dia terjun, tak apalah. Jangan mandi ni ketika dia sedang junub. Jangan mandi junub. Jangan masuk dalam air, dalam sikit dia pergi masuk dalam, dia mandi. Nanti bila dia mandi wajib, bila dia selesai, dia bangun, dia keluar daripada bekas tu, kan menitik-nitik air daripada badan orang mandi wajib ni, maka jadilah air musta'mal. Jangan masuk dalam air yang sikit kemudian mandi wajib. Tengok Nabi highlightkan mandi wajib. Maksudnya kalau mandi sunat tak apa. Yang menitik daripada badan orang mandi sunat tidak jadi air musta'mal. Mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, mandi harian, mandi biasa, mandi adat, kita rasa tak selesa kita mandi. Yang menitik daripada badan kita pun tidak jadi musta'mal. Yang jadi musta'mal hanya mandi wajib sahaja. Lalu faqalu ya Abu Hurairah, sahabat-sahabat bertanya kepada Abu Hurairah perawi hadis ni, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al, bagaimana dia hendak melakukan? Dia nak buat macam mana? Air sikit nak masuk dalam tak boleh, takut jadi air musta'mal, mandi wajib. Abu Hurairah kata, yatanawaluhu tanawulan, hendaklah dia mencedok air tersebut. Cedok guna cebok, cedok, mandi di luar bekas supaya tak jadi air musta'mal. Jadi air musta'mal ni air yang berpisah daripada badan orang mandi wajib saja. Mandi biasa tak apa, kita mandi biasa. Banyak di rumah-rumah taman dia ada bekas air tu dah kecil je, tak sampai 190 liter, tak sampai 2 kolah.
bekas kecil, takungan ayak. Kalau mandi biasa, mandi pagi petang, merecik pi lah. Tidak dia mustakmal pun. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat Aidilfitri pun merecik pi lah. Tak jadi yang mustakmal. Tapi kalau mandi wajib, daripada badan kita masuk, itu yang boleh jadi air mustakmal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kau campakkan kefahaman sungguh-sungguh kepada kami. Faqihna fid din. Kami faham sungguh-sungguh agamamu, ya Allah. Kami bertafaqquh. Tafaqquh ni penting. Belajar fiqh, mendalami ilmu fiqh ini penting. Sehingga kan pada zaman Nabi, Allah Ta'ala tak bagi semua orang pergi perang. Allah tak bagi semua pakat pergi perang. Allah Ta'ala kata, ta'ifatun minhum, kena ada satu kumpulan, yatafaqqahuna fid din. Mereka ni duduk bersungguh-sungguh belajar, memahami, mendalami ilmu fiqh. Yatafaqqahuna fid din. Tafaqquh. Jadi bukan semua orang terlibat sebagai mujahidun, berperang. Kena ada satu tim. Tim ni belajar sungguh-sungguh sampai jadi faqih. Orang faham agama. Fuqaha. Orang faham hukum hakam sungguh-sungguh. Jadi saya rasa takat tu dulu pagi ni. Kita telah berbicara tentang air yang suci tetapi tidak menyucikan, iaitu air yang berubah. Yang kedua, air mustakmal yang digunakan untuk wuduk, mandi wajib, membasuh najis. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah kita. Esok kita sambung lagi pagi besok, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang nak dapatkan kitab boleh hubungi saya. Nombor telefon yang Hizam Love kongsikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.